Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maaflah tuan-tuan ya, banyak betul gangguan kita pada hari ini dengan internetnya dan cengkeriknya. Biasalah tuan-tuan kan, dalam hidup ni penuh ada ujian. Kadang-kadang ceramah pun ada ujian ya. Baik tuan-tuan, internet loss. Kadang-kadang benda tu kita tak boleh nak kawal kan. Okey ke suara? Kalau suara tak jelas, boleh maklumkan. Kita tunggu balik yang dah hilang tadi ya. Kita kembali kepada pangkal kita. Okey ke suara? Boleh bagi komen tentang suara. Macam itulah tuan-tuan, hidup ni kadang-kadang macam-macam yang ada. Okey, dah jelas ya. Kita sambung balik tuan-tuan. Baik, anggaplah itu sebagai hiburan kita malam ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya pun tak ingat sampai mana kita tadi. Saya bukan tak nak pakai mic, masalahnya ada echo Masalahnya saya kena pakai charger. Saya tak boleh nak pakai mic. Tapi tuan-tuan, kita cubalah ya. Tuan-tuan pun pasanglah speaker ke apa yang boleh kan. Baik tuan-tuan, kita sambung tuan-tuan pengajian kita berdasarkan hadis tadi, hadis ke-23. Kita tak banyak masa lagi tuan-tuan, lagi dalam 15 minit sebelum kita habis. Dan minta maaf atas gangguan teknikal, gangguan yang kita tak boleh nak kawal lah. Okey, kita kembali kepada hadis ke-23 yang mana Nabi SAW bagi tahu bahawa imam itu adalah dhamin, imam itu adalah penjamin, manakala muazzin itu adalah mu'taman, orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam itu adalah dhamin dan muazzin itu adalah mu'taman, orang yang diberikan amanah oleh Allah SWT. Lalu Nabi SAW mendoakan, farshidillahumma, ya Allah berilah hidayah kepada para imam dan ampunilah para muazzin. Bila Nabi doa seperti itu, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah sebab kami akan bergaduh bila kau dah tak ada nanti, sebab kami berebut nak jadi imam? Nabi kata tak, bukan disebabkan kalian bergaduh nak jadi imam, tetapi aku doakan keampunan bagi para, maafkan saya, bergaduh jadi muazzin. Nabi kata, aku doakan keampunan bagi para muazzin bukan sebab nanti bila aku dah tak ada, mereka berebut nak jadi muazzin. Tak, kata Nabi SAW. Nabi kata, aku doakan keampunan bagi mereka adalah kerana setelah kalian nanti ada satu zaman yang jadi muazzin, yang jadi Bilal pada zaman tersebut adalah daripada kalangan mereka yang paling hina, mereka yang paling rendah kedudukan mereka. Itulah yang diangkat menjadi Bilal, yang menjadi muazzin. Dalam lafaz yang lain Nabi kata, innahu yakunu ba'di aw ba'dakum, kata Nabi SAW, akan jadi setelah aku atau setelah kalian satu kaum yang mana kaum tersebut yang menjadi muazzin mereka, yang jadi tukang azan dia, yang jadi Bilal dia adalah daripada kalangan mereka yang paling hina, daripada kalangan yang paling rendah kedudukannya. Baik, apa maksud al-imamu dhamin? Nabi kata imam itu penjamin. Apa maksud penjamin? Kata Al-Jazari dalam kitab An-Nihayah, kata beliau, penjamin di sini adalah orang yang menjamin akan sahnya salat, bukan jamin bagi ganti rugi macam kita sebut tadi. Bukan makna bila imam jadi jamin, bila makmum buat hal imam kono. Tak. Imam tak ada kono pun. Kalau imam jadi imam, tiba-tiba makmum menjoget, kan? Adakah imam berdosa? Tak. Jadi dhamin, penjamin ini bukan seperti mana penjamin kita beli kereta, kita beli rumah. Tetapi penjamin yang dimasukkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah penjamin kepada sahnya salat seseorang. Sebab apa? Kalaulah seseorang imam itu dia tidak menjaga rukun, dia tak baca Al-Fatihah misalnya,
Maka nanti siapa yang tak sah semayang dia? Makmum. Kalau imam dia angkat takbir, dia semayang bermasak dengan mazhab Syafi'i, tak baca bismillahirrahmanirrahim, dia angkat takbir nak tiru Mekah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, contohnya kan, dia nak tiru Mekah, dia kata dia berbalik Mekah buat haji, buat umrah, dia ambil semangat daripada Mekah tu, dia pun tak nak baca bismillah. Apa jadi semayang makmum? Semayang makmum kesemuanya batal. Ataupun khatib tengah berkhutbah, tiba-tiba khatib dia tak baca selawat, apa jadi solat Jumaat tersebut? Solat Jumaat tersebut batal, tak sah, kena semayang zuhur balik. Jadi sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis ini, al-imamu dhamin, imam itu adalah penjamin. Dan perkara ini juga disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitab Jami' al-Usul. Dan kata beliau, imam ad-dhamin ini seperti kedudukan seorang safir, seperti kedudukan seorang duta, yang mana duta ini akan menjadi wakil kepada rakyat di tempat tersebut. Duta yang ada di Mesir contohnya, dia menjadi wakil bagi rakyat Malaysia yang ada di Mesir. Maka seperti itulah imam yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, seperti mana disebutkan oleh Ibnu Athir. Imam itu seperti safir, seperti wakil Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang duduk depan-depan sekali, dia yang akan baca doa, makmum akan aminkan. Baca kunut ketika sembahyang subuh bagi mazhab Syafi'i, dia akan baca kunut, makmum akan aminkan. Makmum tak baca doa tersebut. Jadi pada ketika itu, imam berkedudukan sebagai wakil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa. Jadi itu dimasukkan dengan dhamin. Ada juga pendapat lain seperti mana disebutkan oleh Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan bahawa yang dimasukkan dhamin di sini, penjamin di sini adalah mereka yang menjamin bilangan rakaat. Sebab apa? Sebab imam yang kena ingat bilangan rakaat. Imam yang kena pastikan bilangan rakaat tak kurang tak lebih. Kalau dia pun lupa, makmum pun lupa, habislah tu faham. Kurang, sembahyang kurang rakaat. Okey. Tetapi dalam mazhab Asy-Syafi'i, al-imam ad-dhamin di sini diertikan dengan apa? Diertikan dengan masalah hukum fiqh, yang mana ketika mana seseorang imam dah kata takbir Allahu Akbar, imam angkat takbir, kan? Makmum datang lambat, disebut sebagai masbuk, yang mana dia tak sempat nak baca Al-Fatihah bersama dengan imam. Imam pun rukuk, Allahu Akbar, imam rukuk, makmum ni baru angkat takbir. Pada ketika itu, patut tak makmum ini baca Al-Fatihah? Dia dah tak patut dah. Yang sepatutnya pada ketika itu dia kena turun rukuk bersama dengan imam. Habis Al-Fatihah tu pergi mana? Al-Fatihah tu kan rukun kena baca. Ni dah tertinggal rukun ni, sah ke sembahyang? Sah. Sebab apa? Sebab imam adalah dhamin, imam penjamin. Imam dah tanggung dah bacaan Al-Fatihah itu. Bacaan Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam. Makmum tak perlu baca, dia boleh turun rukuk. Tak payah nanti nak sujud sahwi ke, tak payah. Kerana Al-Fatihahnya telah ditanggung oleh imam. Oleh itu diistilahkan sebagai al-imamu dhamin. Al-imam itu sebagai penjamin. Kemudian al-muadzin mu'taman. Muazzin sebagai orang yang diberikan amanah. Apa maksud diberikan amanah? Kata ulama, antara yang disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Jami' al-Usul, yang diberikan amanah di sini adalah dengan makna muazzin atau orang yang melaungkan azan itu diberikan amanah untuk melaungkan azan pada waktu solat dan waktu berbuka. Jadi orang yang melaungkan azan ini, dia mempunyai amanah yang sangat berat. Sebab tu ada sebahagian ulama menafsirkan dengan istighfarnya Nabi, dengan doa istighfar, yang doa Nabi SAW meminta ampun untuk para muazzin itu adalah disebabkan beratnya beban yang dipikul oleh para muazzin. Sebab apa? Kalaulah dia azan awal waktu, belum tergelincir matahari lagi, belum masuk waktu zuhur, dia dah azan, orang pun semayang Allahu Akbar, apa jadi dengan semayang orang? Semayang tak sah. Dia kena ulang balik semayang tersebut. Bulan puasa, kan? Orang tunggu Bilal azan nak berbuka. Biasanya orang memang tunggu Bilal nak azan waktu puasa je. Kalau hari lain tu jarang orang tunggu imam nak Bilal nak azan, kan? Biasa orang tak tunggu. Orang tunggu time puasa sebab nak berbuka. Andai kata Bilal ni dia azan awal sikit, kan?
Sepatutnya azan contohnya 7.29, dia azan 7.20, kan? Mungkin jam dia rosak ke, bateri lupa tukar ke, rosak jam dia, dia tengok jam salah, dia pun azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang pun ambil kurma masuk mulut. Apa jadi dengan puasa tadi? Puasa itu batal. Ini yang berlaku baru-baru ni kan, pada tahun lepas ataupun 2 tahun lepas kalau tak silap saya, ada satu masjid yang terlaung azan awal. Maka akhirnya orang yang puasa tak sah, batal puasa dia. Dia kena qada puasa tersebut. Tak kira lah nanti dia kata, ustaz, saya dah puasa daripada pagi ustaz sampai petang. Takkanlah 1-2 minit nak berkira ustaz. Dalam mazhab Syafi'i, puasanya adalah batal. Dia kena qada. Tak kira lah 1 minit ke 2 minit ke. Sebab tu bebanan yang dipikul oleh para Bilal itu sangat berat. Dia tak boleh ambil sambil lewat, ataupun dia azan lambat dah setengah jam. Kalau guru kami di Maghribi dulu, guru kami As-Sayyid Al-Syeikh Rugi Hafizahullah Ta'ala Anhu, dia cukup marah kalau Bilal azan setengah jam. Dia biasa mengajar lewat, dia mengajar antara Maghrib dan Isyak. Biasa dia lebihkan waktu macam kita mengajar di masjid-masjid. Bila dia habis mengajar, dia cukup marah kalau Bilal pergi azan balik. Ni dah setengah jam lepas ni, dia azan balik. Dia marah, dia ambil mat, dia bercakap balik, dia berceramah balik. Sebab apa? Sebab dia kata, kalaulah orang dah semayang, tiba-tiba dia dengar kau azan, dia dengar Bilal azan, agak-agak dia akan batalkan semayang dia tak? Paling kurang pun dia akan terfikir, ni masuk waktu ke belum ni? Dia dah semayang kan? Dah sampai rakaat kedua, dengar orang azan, dia jadi ragu-ragu sama ada waktu dah masuk ataupun tidak. Sedangkan waktu dah masuk, cuma muazzin nak azan lambat. Sebab tu bebanan yang dipikul oleh para muazzin ni sangat berat. Dia tak boleh ambil sambil lewat. Sebab itu sebagai ulama kata, Nabi doakan istighfar untuknya kerana bebanan yang mereka pikul. Okey. Kemudian para ulama juga bincang tentang kelebihan para muazzin. Antara muazzin dan Bilal, siapa yang lebih afdal? Ulama bincang. Sebab dalam hadis ini macam tak kena. Kenapa? Nabi SAW doakan hidayah untuk imam dan doakan istighfar untuk muazzin. Macam tak link di antara hidayah dan istighfar. Lalu ulama bincang, adakah imam lebih afdal daripada Bilal ataupun Bilal lebih afdal daripada imam? Siapa yang lebih andal ni? Kita kalau kat kampung, imam lah paling andal kan. Kalau imam tak kena tu, silap besar lah. Kau imam kau tak kena, kau tak pernah pergi masjid kau. Kau cari imam tak nak nikah yo, kan? Imam paling andal lah. Kalau imam datang semua diam je, kan? Lagi-lagi imam yang bonging sikit tu kan, semua takut. Tetapi hakikat dia ulama bincang, siapa yang lebih afdal? Imam ataupun Bilal? Sebahagian ulama seperti mazhab Maliki, sebahagian mazhab Maliki, bukan semua ya, sebahagian mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia adalah imam. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW, para khulafa ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kesemuanya menjadi imam, bukan Bilal. Kalaulah Bilal itu lebih mulia kedudukannya daripada imam, nescaya Nabi SAW akan melakukan azan. Nabi tak jadi imam, sebab Nabi akan buat perkara yang terbaik. Nabi itu qudwah hasanah, contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Nabi SAW itu adalah contoh yang terbaik. Apa yang Nabi buat itulah yang terbaik. Jadi kata sebahagian ulama, dan pendapat ini juga dinyatakan oleh sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, seperti Al-Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, di mana Al-Imam Rafi'i mengatakan bahawa yang lebih afdal, lebih mulia adalah imam, bukan muazzin. Dan begitu juga ada beberapa hadis yang menyokong perkara ini. Antaranya Nabi SAW menyatakan, la yu'adzin lakum ahadukum wa ya'ummakum akbarukum. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
la yu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang daripada kalian melaungkan azan. Dan kata Nabi SAW, wa ya ummakum akbarukum, dan Nabi kata yang melaungkan azan salah seorang, tetapi yang jadi imam yang paling tua, yang paling dewasa. Menunjukkan ada kedudukan yang lebih imam berbanding Bilal. Dalam hadis yang dikatakan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi kata apa? La ya ummakum aktsarukum qira'atan bil Quran. Kata Nabi SAW, yang menjadi imam daripada kalangan kalian adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain Nabi kata, la ya ummakum ahsanukum wajhan fa innahu ahra an yakuna ahsanakum khuluqan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikatakan oleh Ibnu Adi, kata Nabi SAW, hendaklah yang menjadi imam itu adalah orang yang paling handsome, orang yang paling kacak. Kan? Sebab tu dalam kitab fiqh ada dinyatakan antara syarat-syarat utama untuk menjadi imam tu apa dia? Diutamakan orang yang handsome. Kerana berdasarkan hadis ini, Nabi sendiri bagi tahu supaya untuk menjadi imam yang lebih utama adalah daripada kalangan mereka yang handsome, yang ada muka, ada rupa. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, biasanya orang yang ada muka, orang yang muka handsome ni, perangai dia baik, orang suka dengan dia. Kadang-kadang walaupun perangai dia tak baik, orang suka dengan dia sebab muka dia handsome, kan? Sebab tu Nabi kata yang jadi imam orang yang paling handsome. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa kedudukan imam berbeza berbanding Bilal. Nabi tak pernah bagi tahu yang nak jadi Bilal, yang nak lakukan azan mesti handsome, tak. Tapi nak jadi imam, Nabi kata mesti orang yang handsome. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, yu'adzinu lakum khiyarukum wa la ya'ummakum qurra'ukum. Kata Nabi SAW, hendaklah yang melakukan azan itu orang yang paling baik, dan yang menjadi imam itu adalah orang yang paling qurra. Ulama bincang apa maksud orang yang paling baik dan orang yang paling qurra, orang yang paling banyak baca Quran. Kata ulama, khiyarukum di sini, orang yang paling baik ini adalah maknanya orang yang soleh, orang yang paling baik. Nak jadi Bilal, nak jadi muazzin, mesti orang yang paling baik. Bukan kita ambil tak siapa-siapa kita ambil kita tolak jadi Bilal, tak. Mestilah yang menjadi Bilal orang yang paling baik, kata Nabi SAW, yang paling soleh. Dan wala ummakum, dan menjadi imam itu siapa? Orang yang paling faqih, orang yang paling alim. Jadi dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahawa ada kedudukan yang berbeza di antara imam dan Bilal. Oleh itu sebahagian ulama mengatakan bahawa yang lebih afdal, yang lebih mulia adalah imam. Tapi pendapat ini tidak disetujui kerana kebanyakan ulama mazhab Asy-Syafi'i, begitu juga dengan mazhab Hanbali dan sebahagian mazhab Maliki dan mazhab Hanafi pun berpandangan bahawa yang lebih afdal, yang lebih mulia adalah orang yang melaungkan azan. Orang yang melaungkan azan lebih afdal daripada orang yang menjadi imam. Dalilnya apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fussilat ayat 33, dan apakah perkataan yang lebih mulia daripada mereka yang mengajak kepada Allah? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menafsirkan ayat ini kata beliau, orang yang mengajak kepada Allah ini adalah para muazzin, orang yang melakukan azan. Kenapa? Kerana mereka mengajak orang untuk melaksanakan salat, untuk bertemu dengan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa ada kedudukan yang hebat, kedudukan yang mulia. Orang yang paling baik itu siapa dia? Orang yang melakukan azan. Bahkan perkara ini disebutkan dalam banyak riwayat hadis menunjukkan bahawa orang yang melakukan azan mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala anhu, mana kata Nabi SAW, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, tidaklah yang mendengar suara para muazzin, sama ada jin, manusia ataupun benda-benda, batu, pokok, melainkan kesemuanya akan menjadi saksi bagi muazzin tadi pada hari kiamat nanti. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan oleh Abu Daud, kata Nabi SAW, annahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, yang menjadi saksi bagi orang yang melakukan azan itu ratbin wa yabisin, yang basah ataupun yang kering. Apa maksud dia? Yang basah ni maknanya yang hidup, ikan, ayam, kucing, biawak, semua yang mendengar azan akan menjadi saksi untuk orang yang melakukan azan. Begitu juga dengan yabis, yang kering. Kering ni apa? Contoh batu, tanah, pasir. Semua ini sama ada yang jamadat, sama ada yang hidup ataupun yang mati,
ataupun yang tak hidup, kesemuanya akan menjadi saksi untuk orang yang melaungkan azan. Dalam riwayat yang lain lebih jelas, Nabi kata lau aqsamtu la barartu. Nabi bersumpah. Nabi kata apa? Wa inna ahabba ibadillahi ila Allah la ru'atus syamsi wal qamari, ya'ni al-muadzinin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikatakan oleh At-Tabarani, Nabi SAW bersumpah bahawa makhluk manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dikasihi oleh Allah adalah mereka yang menjaga bintang dan bulan. Orang yang memerhatikan bintang dan yang memerhatikan matahari dan bulan. Siapa dia yang memerhatikan matahari dan bulan? Yakni al-muadzinin, orang yang melakukan azan. Sebab apa? Dia kena tengok bila matahari dah tergelincir, oh masuk waktu zuhur. Bila matahari dah tenggelam, oh masuk waktu maghrib. Dan seterusnya. Bila matahari terbit, masuk waktu subuh. Jadi dia kena tengok waktu, lalu dia melakukan azan. Nabi kata mereka inilah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata yughfaru lil muadzin muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Nabi kata akan minta ampun kepada orang yang melakukan azan semua makhluk, sama ada yang hidup ataupun yang tidak hidup. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata lau ya'lamun nasu ma fin nida was saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaih. Nabi kata kalaulah manusia itu tahu kelebihan kemuliaan pahala yang diberikan kepada orang yang melaungkan azan dan orang yang berada pada saf pertama, dan mereka tidak ada jalan lain untuk mendapatkan jawatan tersebut, untuk mendapatkan kedudukan tersebut melainkan dengan melakukan undi, niscaya mereka akan buat undi. Mereka sanggup untuk mengundi untuk mendapat saf yang pertama, untuk menjadi orang yang melakukan azan, kalau mereka tahu tentang ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan azan. Masalahnya orang tak tahu, kan? Sebab tu dia tak berebut, siap bertolak-tolak untuk jadi muazzin. Nak jadi saf ke depan pun bertolak-tolak. Sedangkan Nabi kata apa? Kalau mereka tahu ganjaran orang yang ada saf pertama, mereka akan berebut. Bahkan Nabi kata kalau mereka tahu, mereka akan sanggup membunuh untuk dapatkan saf pertama. Sebab itu dalam kaedah fiqh mengatakan apa? Al-itharu fil qurbati makruhun. Kita mengutamakan orang lain dalam perkara kebajikan, dalam perkara ketaatan, itu hukum dia makruh. Kita sembahyang Jumaat, kita sembahyang jemaah, kita tolak orang lain ke depan. Sila. Tak apa. Haji tua lagi, macam dah tak lama je ni, haji ke depan, haji ambil saf pertama. Saya tak apa, saya lama lagi hidup. Contoh, kan? Hukum dia makruh. Sebab apa? Dalam hal ketaatan tak boleh kita utamakan orang lain. Kita sepatutnya kena berebut untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah SWT. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang banyak ini yang menunjukkan kemuliaan, kedudukan para muazzin, lalu kata ulama daripada mazhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan disokong oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang paling afdal, yang paling mulia itu adalah para muazzin. Mereka lebih afdal, lebih mulia daripada para imam. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bila mengatakan apa? Laulal khilafah la'adzantu. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kalaulah bukan sebab khilafah, niscaya aku akan melakukan azan. Dan mereka menjawab persoalan-persoalan dilontarkan oleh mereka yang mengatakan imam lebih afdal dengan mengatakan bahawa orang yang mengatakan imam lebih afdal, dia berdalilkan Nabi menjadi imam, Khulafa' Ar-Rasyidin menjadi imam. Tetapi mereka yang mengatakan Bilal lebih afdal, mereka kata apa? Mereka kata Nabi jadi imam, para Khulafa' Ar-Rasyidin jadi imam sebab mereka busy dengan khilafah. Kalau mereka busy dengan kerja Bilal, tak dan nak buat kerja khilafah, nak memimpin negara, bukan perkara yang mudah. Duduk sibuk pergi duduk kat masjid, melakukan azan setiap waktu, kan? Siapa nak uruskan kebajikan rakyat? Siapa nak uruskan zakat? Siapa nak uruskan hal kerajaan? Jadi sebab itu Nabi dan Khulafa' Ar-Rasyidin mereka mengambil tugas sebagai khilafah. Mereka sebagai khilafah, mereka ada jawatan lebih besar. Sebab tu mereka tak melakukan azan. Itu dalil yang digunakan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan para muazzin itu lebih afdal daripada imam. Anda kuliah tuan-tuan, janganlah kita bergaduh. Kang imam kata kat Bilal dan lebih afdal pada kau tahu Ustaz Koba dan lebih afdal. Bilal pula kata tak ada. Nabi kata dalam hadis dan lebih afdal pada kau. Dah bergaduh antara imam dengan Bilal. Kan? Hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebagian ulama mengatakan apa? Sebenarnya kedua-duanya sama, kedua-duanya afdal. Kan? Tak nak bagi bergaduh, kedua-duanya afdal. Selesai.
Dia bergantung kepada individu. Kalau seseorang itu dia sesuai untuk menjadi imam, dia berilmu, dia faqih, dia hafal Al-Quran, maka dia jadi imam. Tapi kalau seorang itu dia sesuai untuk menjadi Bilal, suara dia sadap, kalau dia azan orang beratus-ratus datang masjid sebab sadap suara dia azan tu. Burung-burung pun datang berkicau kat masjid. Contoh kan, suara sadap punya pasal. Maka pada ketika itu yang afdal bagi adalah muazzin. Wallahu a'lam tuan-tuan. Itulah sedikit sebanyak tuan-tuan daripada dua hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Sebenarnya panjang lagi yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari ketika mensyarahkan hadis ini tentang keadaan akhir zaman yang mana manusia akan melantik Bilal daripada kalangan mereka yang hina, daripada kalangan mereka yang rendah. Sepatutnya jadi Bilal ni siapa? Yang sepatutnya jadi Bilal orang yang ada degree dalam pengajian Islam, orang yang ada master pengajian Islam, yang ada PhD pengajian Islam. Dia kena jadi Bilal sepatutnya. Supaya bukan yang Bilal itu adalah pada kalangan yang hina, yang tak ada asas agama. Tetapi kita kena faham hari ini, kalaulah seorang itu dia jadi Bilal semata-mata, kadang-kadang dia ada anak, ada isteri yang perlu ditanggung. Jadi ada kalanya kurang sesuai untuk dia menjadi sebagai imam dan Bilal. Sebab tu akhirnya yang jadi imam Bilal biasanya orang yang pencen kan. Dia bukanlah perkara yang salah. Yang salah dalam yang Nabi sebut dalam hadis ni apa dia? Yang jadi Bilal adalah orang yang sifalah, orang yang paling, kita cakap mudah, orang yang bodoh. Dilantik Bilal orang daripada kalangan yang bodoh, yang hina, yang perangai teruk. Sebab tu Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau sendiri ada sebutkan beberapa kisah yang terjadi pada zaman dia. Yang pertama, ketika mana dia di Mesir, dia kata ada seorang muazzin di Mesir pada ketika beliau hidup dan beliau belajar di Mesir. Dia kata ada seorang muazzin ni, kerja dia minum arak. Semua orang tahu dia ni peminum arak yang tegar. Memang kerja minum arak. Imam pun tahu dia minum arak. Dan di Maghribi sendiri, di Tanja, tempat tinggal Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, di tempat Zawiyah Sedekiyah, beliau kata apa? Di Tanja sendiri, di Maghribi sendiri, aku tahu bukan satu dua, tapi banyak daripada kalangan Bilal yang berakhlak dengan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, sehingga orang tak suka dengan Bilal tu. Mulut dia mulut celupa, main lopeh, cakap marah orang, menghina orang, mencarut. Ni Bilal tapi mencarut. Ada yang lebih tu, kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, di kalangan mereka yang hanya melaungkan azan, tak semayang pun. Dia laung azan ni. Bila waktu bertugas, dia datang laungkan azan. Lepas tu kat rumah dia tak semayang pun. Dia cuma melaungkan azan untuk mendapatkan duit semata-mata. Lebih teruk daripada itu, ini disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz sendiri. Beliau yang kisahkan ketika mensyarahkan hadis ini. Beliau kata apa? Ada satu kisah seorang Bilal, orang yang melaungkan azan, tapi kerja dia apa? Kerja dia mengganggu bini orang. Lebih teruk lagi, dia telah melakukan zina bersama dengan bini orang itu. Bini orang itu minta cerai kepada laki dia, sedangkan laki dia orang yang baik. Bilal ni minta kepada perempuan ni minta cerai kepada laki dia. Sehingga kan kisah ini, kata Sayyid Abdul Aziz, ma'ruf, diketahui orang ramai. Bila dia bersama dengan perempuan itu, bini orang tadi, dia duduk serumah, buat maksiat dan sebagainya, orang jiran tak sedap. Orang jiran mengadu, panggil jabatan agama dan sebagainya. Akhirnya dia ditangkap. Ini Bilal yang melaungkan azan, tetapi membuat perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang keji. Ini yang Nabi sebut dalam hadis ini. Mereka yang menjadi Bilal pada suatu zaman adalah daripada mereka yang sifalah, orang yang Nabi tak kata fasik, bukan fasik lagi dah, tapi orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang keji, yang dilantik menjadi Bilal. Sebab tu tuan-tuan, untuk kita melantik Bilal, sepatutnya kita kena mencari orang yang terbaik. Ustaz, Bilal tak nak lah Ustaz, dia ada degree, naikkan sikit lah gaji, bertambahlah lawan Bilal tu. Janganlah bagi 300, dia pun ada anak, ada keluarga, ada kereta nak bayar, naikkan. Yang penting kita dapat melantik Bilal daripada kalangan mereka yang bukan bermasalah, bukan dah tak ada pilihan, kita ambil, tak apalah, dia yang ada, ambil lah. Tak. Kerana sepatutnya Bilal dan imam itu adalah mereka yang sememangnya layak. Wallahu alam tuan-tuan. Kita sambung lagi pada sesi akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf macam-macam hal lagi ni, dengan cengkeri ialah, dengan lain ialah, kesemuanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri, tapi hakikatnya yang baik ataupun yang buruk, kesemuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'fu minkum tuan-tuan. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq